Dan kali ini peluang, dan itu dia gol. Dan kali ini peluang, dan itu dia gol. Hai kepada peminat bola sepak Malaysia dan Indonesia, kita serumpun ya. Terima kasih subscribe, like, komen, share dan view sampai habis Bahaden Channel. Perlawanan menjadi tumpuan, pasti Terengganu FC menentang Kedah Darul Aman FC pada 21 Ogos Sabtu 9 malam di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Menarik untuk kita saksikan tactical coach Nafuzi Zain asal Malaysia dengan coach import Aidil Syahrin asal Singapura. Dan Terengganu 18 perlawanan, 11 kali menang, 4 kali seri. Antara pasukan paling banyak 30 gol, hanya 14 polos. Kedua terbaik selepas JDT dalam Liga Super 2021 setakat ini. Jangan lupa kepada Kepa Sherman, 11 gol pemain paling bahaya dalam padang pada musim 2021 ini. Sebelum itu, dalam Liga Super Malaysia, aku anggap Penang FC pasukan kuat sebab boleh kalahkan Terengganu 4-1. Malangnya, Penang FC pula dibelasah oleh Kedah Darul Aman FC. Jadi aku pilih video ini nak tahu ada 6 kekuatan dalam pasukan Kedah Darul Aman FC. Selepas itu, kita ulas perlawanan Kedah Darul Aman FC lawan Terengganu FC di Stadium Darul Aman Kedah tempoh hari. Sebelum itu, aku mohon korang terus menyokong channel Wafi Amran ini. Aku nak buat reaction dengan bilangan 1, 2, 3. Jom kita layan sama-sama. Apakah kekuatan dan juga apa yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan semalam? Yang pertama, apa yang saya suka adalah mengenai perubahan di bahagian midfield, yang mana kita dapat lihat Amirul Hisham diletakkan di tempat Anu Maten pada perlawanan semalam dan membolehkan Aidil Syahrin untuk menolak Badrul Bahtiar bermain lebih ke hadapan ataupun more to attacking, yang beraksi sebagai pemain nombor 10. Okey, pada perlawanan semalam apa yang saya suka tentang midfield ni adalah bagaimana Amirul Hisham boleh menggalas dua tugas, iaitu beliau mampu bertahan dan beliau juga mampu membantu bahagian serangan dan memberi sokongan kepada bahagian serangan ketika Kedah melakukan serangan. Sebelum ni kita tengok Anu Maten adalah seorang midfield yang bermain sebagai defensive midfielder, dan macam yang saya cakap, Anu Maten ni adalah seorang player yang memang completely ataupun keseluruhannya bertahan, dan beliau memang bertahan dengan sangat baik. Tetapi daripada segi influence ataupun daripada segi membantu bahagian serangan, Anu Maten ni agak kurang support dia untuk bahagian serangan. Tetapi dengan turunnya Amirul Hisham di posisi terbaik beliau mampu untuk beraksi dengan sangat cemerlang. Beliau bertahan dengan sangat baik dan beliau juga memberi support kepada Badrul Bahtiar ketika Kedah build up daripada tengah. Jadi keseimbangan di bahagian tengah tu jelaslah kita nampak, yang mana dengan adanya Amirul Hisham, Kedah punya midfield memang sangat-sangat hidup. Sebab apa? Sebab Amirul Hisham boleh bertahan dan Amirul Hisham juga boleh memberi support kepada Badrul Bahtiar dan juga bahagian serangan yang lain. Selain itu, di bahagian midfield ni, apa yang saya suka, dengan adanya Amirul Hisham telah membuatkan Badrul Bahtiar untuk lebih efektif dan lebih ke hadapan untuk membantu bahagian serangan. Semalam kita boleh lihat yang memang Badrul boleh bergerak bebas di bahagian tengah disebabkan belakang dia ada Amirul Hisham, dan Badrul Bahtiar boleh terus untuk more to attacking, lebih kepada menyerang berbanding bertahan. Jadi dengan adanya Amirul Hisham ni, Badrul Bahtiar boleh buat kerja dia dengan mudah untuk membantu bahagian serangan. Kita boleh lihat hasil dia apabila Badrul Bahtiar berjaya menghasilkan satu assist kepada Kipre, dan juga Badrul Bahtiar berjaya menjaringkan gol satu. Disebabkan apa? Sebab Badrul Bahtiar boleh bergerak bebas dan banyak membantu bahagian serangan berbanding untuk cover di bahagian midfield untuk bertahan, sebab Amirul Hisham dah boleh buat semua kerja tu. Jadi itu yang pertama yang saya suka di bahagian midfield. Aku nak imbas mula tempoh hari Terengganu dapat 3 mata masa lawan di Stadium Darul Aman Kedah. Masa tu Terengganu FC
dengan guna formasi 4-3-3. Nasir Basharuddin masa tu main di MF, dia nak buat man to man marking agak susah kerana Rabi Saataya main attacking midfielder masa tu, main free roll. Jadi Kedah main shoot pass, menarik lah. Jadi harapkan pemain Terengganu FC tinggalkan kubu sendiri. Tapi selepas itu pemain Kedah Daud Aman ni akan buat long pass ke arah target man kepada Sherman, dan masa itulah nampak Rabi Ataya banyak hidupkan gameplay Kedah semasa bertemu dengan Terengganu. Terengganu FC main bertahan dan coach Nafuzi Zain tak nak ambil risiko. Itu sebab Kepa Sherman ni dia ada kelebihan fizikal dan agak laju, dan Terengganu FC dan Kedah Daud Aman ni dia tak ada buat high passing. Jadi Terengganu FC ada sikit rentak lah, dan Terengganu masa tu agak susah nak lepas defending third. Jadi amat rugi sedikit lah sebab David Da Silva dia banyak kehilangan bola. Dan namun pada masa kedua nampak Terengganu membuat tingkatkan serangan dan sebagainya. Nampak peningkatan dalam permainan separuh masa kedua semasa Terengganu menentang Kedah di Stadium Daud Aman. Dan cantik, terkena palang gol. Sayang sekali. Namun masih lagi dalam permainan. Faisal di situ. Offside. Cantik. Minit-minit akhir permainan separuh masa yang pertama ini. Hakimi. Dan kali ini peluang. Dan tidak. Dan itu dia. Tapi whistle terlebih dahulu dibunyikan. Siapa yang disalahkan? Penalti. Silva up. Dan gol penyamaan untuk pasukan Terengganu. Tak berjaya Sherman. Marcel disegerakan oleh pemain Terengganu. Makan Kenate. Lebarkan bola ke sebelah sayap kanan untuk Faisal Halim. Faisal, peluang untuk pasukan Terengganu ketika ini. Faisal Halim. Sekali lagi Kenate. Marcel, dia punya pilihan untuk di sana. Sekali lagi dia mencari Faisal Abdul Halim. Faisal, dan kali ini peluang, dan itu dia gol. Cantik kali ini. Menyudah yang dilakukan sempurna oleh Azam Azmi. Hakimi Abdullah ni sayap Terengganu FC, memang ada skill gelecek, kawal bola yang bagus, memang laju, dan banyak kali pemain Terengganu sayangnya tak cukup kuat dalam kotak penalti, jadi tak ada finishing. Mungkin dengan ada Lita dan Faizal Halim dapat membantu selepas ini. Dan Terengganu FC ketika tu disiplin bertahan bagus, sentiasa rampas bola dan kekal penguasaan bola, ada peluang buat serangan. Faizal Halim sentiasa berada dalam tempat yang sepatutnya. Arif Fazilah bermain sebelah kiri, dan Azam Azmi sebelah kanan. Dalam pertahanan bukan sahaja bertahan, tapi mampu membuat overlap dan dapat menyumbang satu gol. Desi Marcel boleh pegang bola dan main lebih relax. Jadi dengan kehadiran Habib Harun, mungkin ada lebih padu lah pada bahagian tengah Terengganu FC nanti. Engku Syakir boleh bermain sayap dan juga serangan. Miki macam biasa yang sebut tadi, kalau tak main sayap boleh main false 9 dan boleh sumbat gol. Miki ni turun ke bawah sikit kerana susah Kedah nak buat man-to-man marking. Dan Charlie De Murga Ahmad ada rate tinggi ketika itu dan boleh baca game dengan baik. Okey, jom kita sambung lagi nak melihat kekuatan pasukan Kedah Daud Aman FC. Yang kedua, apa yang saya suka tentang Kedah ni adalah bagaimana pada perlawanan semalam kita dapat lihat di bahagian serangan ataupun di bahagian tengah dan juga bahagian serangan Kedah, mereka lebih tersusun dan mereka lebih seimbang ketika melakukan serangan. Sebelum-sebelum ni kalau kita lihat, Kedah lebih memfokuskan untuk melakukan serangan di bahagian kanan berbanding di semua arah dalam padang. Tetapi pada perlawanan menentang Pening semalam, Kedah berjaya membuat satu corak permainan tiki taka dan juga short passing yang agak menarik.
yang mana mereka memanfaatkan keseluruhan padang untuk melakukan serangan. Jadi mereka dah tak tertumpu kepada satu bahagian saja untuk melakukan serangan. Yang mana kita boleh tengok semalam di bahagian kanan Kedah akan menggunakan Robi Ataya. Di bahagian tengah Kedah akan menggunakan Badrul Bahtiar dan juga Kipre. Di bahagian kiri Kedah akan menggunakan Syazwan Zainon. Jadi disebabkan keseimbangan dan juga tersusunnya corak permainan Kedah di bahagian serangan semalam, maka variasi ataupun serangan Kedah tu berbagai-bagai. Kadang-kadang Kedah attack belah kanan, kadang-kadang Kedah attack belah tengah, kadang-kadang Kedah attack belah kiri. Yang ni lah yang menyebabkan corak permainan Kedah menjadi lebih menarik dan lebih tersusun, sebab mereka dah tak fokus untuk satu bahagian sahaja. Bahkan dengan kemasukan Amirul Hisham di bahagian tempat Anu Matin membolehkan Badrul Bahtiar lebih kepada attacking, dan dengan kemasukan Syazwan Zainon di bahagian kiri telah membuatkan bahagian kiri Kedah di bahagian serangan lebih hidup. Yang mana kalau kita tengok game-game sebelum ni, bahagian kiri Kedah agak kurang, yang mana mereka tak hidup sangat. Tetapi pada perlawanan semalam boleh saya katakan kanan Kedah hidup, kiri Kedah hidup, tengah Kedah hidup. Itu yang membuatkan Kedah memang sangat-sangat berbahaya ketika melakukan serangan. Bahkan corak permainan mereka juga, short passing adalah sangat-sangat bagus, yang mana tidak melakukan passing yang mudah dibaca dan sebagainya. Itu yang saya suka yang kedua tentang pasukan Kedah dan juga kekuatan pasukan Kedah. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai Kipre. Yang mana pada perlawanan semalam boleh saya katakan Kipre adalah pemain yang boleh dijadikan sebagai MVP ataupun Man of the Match, disebabkan peranan Kipre pada perlawanan semalam memang sangat-sangat bagus. Daripada segi work rate, iaitu kerja keras beliau di atas padang, beliau sangat bekerja keras. Daripada segi ball control, dia pandai. Daripada segi meletakkan diri dalam keadaan yang sepatutnya, beliau juga pandai. Yang mana kita boleh tengok gol pertama dan juga gol kedua adalah daripada gol pertama dan juga gol ketiga Kedah adalah daripada Kipre. Yang mana Kipre pandai meletakkan diri dalam keadaan yang sangat-sangat bagus, dan dia pandai membuat larian di belakang pertahanan. Kita boleh tengoklah gol pertama dan juga gol ketiga daripada Kipre tersebut. Dan apa yang paling penting tentang Kipre ni adalah daripada segi ketenangan, yang mana beliau dapat bola, beliau tenang, beliau tahu apa yang beliau nak buat. Kita boleh tengok gol pertama Kedah yang dihasilkan oleh Kipre, beliau berjaya mengawal bola dengan sangat tenang, walaupun diasak oleh pertahanan Penang yang banyak ketika itu, tetapi dengan ketenangan dia berjaya menjaringkan gol. Jadi memang Kipre memainkan peranan penting untuk pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Yang keempat, kekuatan Kedah dan juga apa yang saya suka tentang Kedah adalah mengenai Lokman Hakim. Lokman Hakim adalah pemain yang menggantikan Renat Aves dan digandingkan dengan Rodney Kelvin. Yang mana Lokman Hakim ni bukan game pertama dia. Sebelum ni pun Lokman Hakim biasa main. Dan apa yang ditunjukkan oleh Lokman Hakim pada perlawanan semalam adalah beliau sangat-sangat bagus ketika bertahan, dan beliau cepat membaca game. Bahkan beliau berani untuk membuat tindakan yang memang sepatutnya defend buat. Jadi ini menunjukkan yang Lokman Hakim punya performance sudah meningkat naik, mutu permainan dia makin berkembang, dan sekiranya diberi minit permainan yang lebih, mungkin untuk season hadapan Kedah boleh jadikan Lokman Hakim sebagai player utama. Sebab apa? Sebab Rodney Kevin pun akan pulang ke Selangor dah kan. Itu yang saya suka. Yang kelima, apa yang saya suka adalah tentang fullback pasukan Kedah, iaitu di bahagian kiri Arif Fahan. Yang mana kita tahu sebelum ni di bahagian kiri adalah Fairuz Zakaria. Tetapi Fairuz Zakaria sering dijadikan lubuk dan senang dibolosi oleh pemain-pemain serangan pasukan lawan. Tetapi untuk Fairuz Zakaria, beliau masih ada banyak lagi masa untuk memperbaiki semua itu. Sebab apa? Sebab ini barulah first season Fairuz Zakaria bersama Kedah dan dalam saingan Liga Super. Jadi untuk next season, memang Fairuz Zakaria boleh jadi top player lah kalau sekiranya diberi peluang dan dia tingkatkan mutu permainan dia. Tetapi dengan kembalinya Arif Fahan dalam skuad Kedah di bahagian kiri, Arif Fahan berjaya bertahan dengan sangat baik pada perlawanan semalam. Yang mana memang belah kiri Kedah semalam agak kental lah, walaupun Al-Hafiz bermain di belah tuan. Walaupun ada beberapa kali gerakan Al-Hafiz berjaya dilakukan, tetapi Arif Fahan bertahan dengan sangat baik. Tetapi pujian harus diberikan kepada Arif Fahan sebab memang dia bertahan dengan sangat baik dan membuatkan bahagian kiri lebih kuat, lagi strong, lagi kuat
untuk bertahan. Dan untuk bahagian kanan Kedah pula, iaitu Rizal Ghazali, yang mana Rizal Ghazali ni memang patut diberi pujian lah. Daripada segi work rate, dia sangat-sangat tinggi. Dan beliau juga rajin untuk membantu bahagian serangan dengan buat overlapping. Bahkan pujian juga harus diberikan kepada Rizal apabila beliau berjaya memberi satu assist kepada Kepa Sherman pada perlawanan semalam. Jadi boleh memang kata fullback Kedah ni hidup lah, terutamanya di belah kanan Rizal Ghazali, yang mana dia banyak improvement daripada segi overlapping, daripada segi speed, daripada segi body. Memang Rizal akan menang. Daripada segi closing pun Rizal dah mula untuk melakukan closing yang terbaik untuk seorang fullback ataupun right back Kedah lah. Jadi benda tu yang saya suka pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir, apa yang saya suka pada perlawanan semalam adalah bagaimana corak permainan Robbie Ataya. Walaupun sebelum ni Robbie Ataya adalah seorang player yang suka pegang bola lama, dan pada perlawanan semalam pun dia pegang bola agak lama, tetapi saya suka bagaimana dia track back, iaitu dia membantu Rizal untuk melakukan pertahanan, dan dia berjaya mencuri bola. Kita boleh lihat gol ketiga Kedah adalah hasil daripada rampasan bola yang dilakukan oleh Robbie Ataya di bahagian tengah. Jadi Robbie ni juga rajin pada perlawanan semalam. Itu yang membuatkan pasukan Kedah ni jadi lagi strong. Mereka berdisiplin, mereka lebih tersusun, dan mereka tidak memfokuskan kepada satu bahagian saja untuk melakukan serangan. Jadi kepada pasukan Terengganu FC dan juga Kedah Darul Aman FC ini, pasukan mana yang kurang membuat kesilapan pasti menang. Selamat berjaya Terengganu FC dan Kedah Darul Aman FC. Bye-bye.